warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسر وتمم بالخير اللهم آمين. السلام عليكم أستاذ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kalau tak bersedia boleh teruskan. Boleh kita insyaAllah. Silakan Ustaz. Okay. Baik. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang didengari suara saya makin baik sikit lah tapi dia tak betul-betul kembali yang asal lagi. Saya minta maaf kalau itu mengganggu lah untuk kita ambil segala macam ilmu dan kebaikan daripada sesi kita ni. Dan pagi ni insya-Allah kita akan bersama dengan seorang lagi sahabat Nabi SAW. Dan seperti yang saya sampaikan, kita akan bersama dengan Hudzaifah bin al-Yaman. Betul ya? Dengan topik ni. Baik. Tadi suara ni lebih elok. Apa jadi ni? Tak apa. Okey, Hudzaifah bin al-Yaman adalah sahabat yang kita pilih pada pagi ini. Dan ceritanya tentu sekali banyak sebab beliau antara yang dari sudut pengkhususan Hudzaifah bin al-Yaman ini banyak mewariskan kepada kita hadis-hadis fitan, hadis-hadis tentang akhir zaman, fitnah akhir zaman, hari akan tengok semua hadis tersebut. Okey tak? Okey, dia putus sekejap tadi Ustaz. Sebab tadi dia ni. Okey, tak apa. So kita takkan dapat tengok semua pun, kita akan cuba memilih lah apa yang sesuai untuk masa kita. Macam biasa kita start dengan profiling dulu. Hudzaifah bin al-Yaman ini yang kita kenal, yang ini maklumat yang paling penting tentang beliau lah. Sebab dari sudut isteri dan zuriat itu sebenarnya kurang mendapat perhatian sikit dalam kitab Tabaqat dan juga kitab Tarajim. Barangkali memang pasangan dan anak-anak Hudzaifah ni bukan kategori sahabat ataupun tabi'in yang ada sumbangan yang relatif besar lah berbanding yang lain. Yang penting tentang Hudzaifah adalah dia dan ayah dia, Hudzaifah dan juga Al-Yaman. Dan Al-Yaman bukan nama ayah dia. Mungkin saya cepat-cepat saja cerita tentang ayah dia ni. Al-Yaman sebenarnya nama sebenar dia adalah Husail. Yang khabarnya berasal daripada salah satu daripada suku Arab yang berada di luar daripada lembah Hijaz. Kemudian dia ada konflik dengan kabilah dia dan dia buat perjanjian dengan Aus dan Khazraj untuk sama-sama berteduh di Yathrib. Dan sebab itu dia dapat gelaran Al-Yaman. Siapa yang tahu kenapa tiba-tiba Al-Yaman? Kerana Arab di Yathrib ini berasal daripada Yaman. Ya, mereka ini adalah Arab-Arab yang berasal daripada Yaman. Maka kabilah dia akan menggelar Husail ini yang lari daripada kabilah kita, bergabung dengan Aus dan Khazraj, ataupun gelarannya adalah halif, menjadi orang yang ada perjanjian dengan Aus dan Khazraj. Maka dia digelar dengan gelaran Al-Yaman. Dia macam Husail yang Yaman itu kerana dia telah bergabung dengan orang Aus dan Khazraj, ya. Dan ayah Hudzaifah juga adalah sahabat sebenarnya. So dia dan ayah dia kedua-dua adalah sahabat Nabi SAW. Dan
Antara beberapa poin yang menarik tentang Hudzaifah adalah dia dipersaudarakan dengan Ammar ibn Yasir. Kenapa benda ni unik? Nanti kita akan ceritalah kenapa perkara ni unik disaudarakan dengan Ammar ibn Yasir. Sebab Ammar kita mungkin dapat gambaran siapa dia. Tapi apa specialnya kerana Nabi SAW bila mempersaudarakan antara dua sahabat, dia mesti ada sesuatu yang boleh jadi gam antara kedua-duanya. Sebab Nabi sangat teliti bila memilih siapa nak berkawan dengan siapa, siapa nak bersaudara dengan siapa. Nanti kita akan tengok kenapa. Um, dan Hudzaifah dan ayah dia, Hudzaifah bin al-Yaman dan Husail ini, mereka peluk Islam di Mekah. Tapi mereka ni Ansari. Pelik kan? Dia orang Mekah, peluk Islam di Mekah. Tapi dia, saya sudah sebut tadi, dia akan tahu kan? Dia orang Madinah. Tapi dia peluk Islam di Mekah. Tapi dia consider sebagai seorang Ansari. Nanti kita akan sebut juga. Ya. Dan beliau terkenal sebagai Aminus Sir ataupun Sahibus Sir, penjaga rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kurungan biasanya dalam dalam banyak-banyak hadis ataupun syarah kepada hadis akan menafsirkan rahsia itu secara khusus adalah senarai orang munafik. Itu saja. Rahsia lain tak tahu. Mungkin memang kita tak tahulah sebab namanya rahsia kan. Tapi rahsia yang diberitahu rahsia itu apa adalah senarai orang munafik. Ada pada Hudzaifah bin al-Yaman yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hudzaifah adalah pewaris hadisul fitan. Hadisul fitan ni dia ada dua maksud. Yang pertama maksudnya mana-mana tragedi fitnah yang akan berlaku selepas wafatnya Nabi. Yang kedua adalah apa yang akan berlaku di akhir zaman nanti, termasuk kiamat. Kan? Maka hadis tentang Dajjal, hadis tentang apa nama ni Imam Al-Mahdi misalnya, hadis tentang apa lagi yang betul-betul Hudzaifah riwayatkan, hadis tentang fitnah yang akan berlaku antara sahabat, semuanya itu riwayat yang paling banyak datang daripada Hudzaifah bin Yaman. Beliau yang banyak menanggung hadis tersebut. Nanti kita akan tengok apa kaitannya. Sebut sekarang je lah. Barangkali kita boleh kenal secara walaupun tak disebutkan ciri khas Huzaifah bin al-Yaman dalam mana-mana hadis. Tapi bila dia menjaga rahsia, kita boleh bayangkan Huzaifah adalah watak sahabat yang kategori sahabat yang sangat trusted dan tak banyak mulut. Sebab memang Huzaifah bin al-Yaman ni kita tak jumpa sangat cerita dia yang casual. Faham ke cerita casual ni? Cerita casual ni maksudnya menyembang, jumpa tepi jalan kan. Kalau sahabat-sahabat lain kita akan nampaklah beberapa sisi kehidupan tu yang casual kan. Riwayat yang menunjukkan sahabat ni buat tu buat ni kan. Tapi Hudzaifah bin Yaman ni kehidupan dia, kalau kita jumpa riwayat, ia adalah riwayat yang sangat penting untuk kita tahu tentang fitnah, tentang akhir zaman. Beliau barangkali memang seorang yang bukan banyak mulut sangat. Ya. Dalam masa yang sama, trusted. Ya. Orang macam ni sesuai lah jaga rahsia. Sebab kadang-kadang orang tu trusted je, tapi bila banyak sangat cakap, kan, mulutnya becok. Ini dalam hadis pun Nabi pernah tegur kan, golongan macam ni kan. Nabi sebut tentang Al-Tharsarun, golongan yang cakapnya kuat dan banyak kan. Orang macam ni walaupun dia trusted, tapi bila dia banyak cakap, bila dia cakapnya kuat sangat, dia ada potensi untuk tercakap benda yang sepatutnya dirahsiakan. Tu tak dihukum lah kan. Nabi takkan hukum orang yang tak sengaja buat ataupun bongkarkan rahsia Nabi. Tapi tak bolehlah bongkar rahsia Nabi. Mak rahsia itu tak boleh dibongkar kan. Tak boleh terbongkar. Maka Nabi memerlukan seorang yang trusted dan juga tak banyak cakap supaya dia tak tergelincir bila bersembang dengan orang kan. Dan disebabkan dia trusted jugalah, dia perlu memelihara hadisul fitan. Hadisul fitan ini apa apa risiko hadisul fitan? Kalau hadis-hadis yang lain, ya, kalau siapa yang ada asas ulum hadis sikit, biasanya kalau kita nak menyemak hukum terhadap hadis, kita akan cari matan hadis tu ataupun kita akan kaji sanad dia dan kita akan gabungkan beberapa hadis yang ada makna yang serupa untuk kita keluarkan hukum di bawah tu. Hadis ini diriwayatkan secara mutawatir ke, secara ahad ke, okay? Dan hukumnya sahih ke, dhaif ke, semuanya sangat bergantung kepada itu. Dan sepanjang saya belajar ulum hadis dulu,
Saya belajar ulum hadis tak pakai komputer, dan kena cari kat kitab demi kitab kan, untuk cari matan dan juga sanad hadis tersebut. Saya menjumpai satu perkara yang sangat manusiawi dalam proses pewarisan hadis, iaitu barangkali para sahabat bila dia mewariskan hadis, kebanyakannya meriwayatkan secara makna, bil makna, bukan bil lafzi. Maksudnya hadis itu terpelihara dari sudut maknanya. Maknanya memang tak rosak. Tapi lafaz kepada hadis tu, barangkali kita jumpa tahu berbeza-beza. Ada sahabat guna perkataan ni, ada sahabat guna perkataan tu. Sebab tu bila kita mengaji Quran, dia penting sangat untuk kita buka tafsir yang mentafsirkan secara bahasa. Sebab Al-Quran ni terselamat dua-dua sekali. Lafaz selamat, makna selamat. Tapi hadis Nabi SAW, dia diselamatkan. Ya, memang ada hadis yang bulat-bulat sama macam Nabi sebut, tapi para ulama tidak spend banyak masa, invest banyak masa mereka untuk melihat perkataan-perkataan dalam hadis. Sebab kadang-kadang ada hadis-hadis tertentu itu diwakilkan secara makna. Perkataan itu dipilih oleh sahabat tu. Dia tak rosaklah makna kan, cuma lafaz tu lain lah. Okay? Tapi kita boleh riwayatkan sesuatu bil makna kalau kita boleh kontekskan dan fahamkan hadis tu. Okay, contoh, kalau misalnya kalau mak saya minta saya, isteri saya suruh saya pergi kedai, uh, pergi kedai beli sekian-sekian. Lepas tu saya keluar drive kereta. Oh, saya fikir balik, isteri suruh pergi kedai mana satu kan? Mungkin lafaz tu saya lupa kan, dan dia nak pukul berapa. Kadang-kadang benda-benda detailing tu kita terlupa, tapi makna tu kita rakam lah kan. Pergi kedai suruh beli pampers saiz apa, mungkin kita ingatlah nombor-nombor tu, tapi beli dekat mana, ada tak benda-benda lain dia cakap. Kadang-kadang kita terlupa, dan kita collect maklumat tu bil makna, bukan bil lafzi. Okay? Dan masalahnya hadithul fitan tak boleh macam tu. Hadithul fitan ni memang kena riwayat bulat-bulat, memang kena ambil lafaz Nabi, sebab dia tak boleh difahami. Sebab benda tak berlaku lagi kan. Benda tak berlaku lagi. Cerita pasal Dajjal, mata sebelahnya rosak, kakinya tempang, rambutnya kerinting, contohnya kan. Dia tak bolehlah salah riwayat ataupun bil makna, memang tak boleh pun. Apa makna yang kita nak faham? Sebab Dajjal tak muncul lagi. Ya. Dia tidak boleh difahami. Dan hadisul fitan ni adalah, dipanggil apa? Information daripada Nabi SAW akan sesuatu perkara yang berlaku pada masa akan datang. Sebab tu juga barangkali kerana itulah Huzaifah bin Yaman jadi pemelihara hadis ini. Kan? Sebab dia memerlukan seorang yang sangat cekap menjaga lafaz. Kan? Dan ini adalah kelebihan dan keunikan Huzaifah bin Yaman lah, yang akan kita jumpa nanti dalam ceritaan kita. Okay? Kita tengok kalau kita larat 1 jam, maka 1 jam. Kalau larat sejam setengah, larat sejam setengah, bergantung kepada suara tu ni. Okey. Kita akan mulakan cerita tentang Huzaifah bin Yaman. Dan cerita pertama yang direkodkan adalah cerita tentang Abu Jahal, yang ataupun Quraisy yang mengejar dua beranak ni. Kerana dua beranak ni, Abu Jahal dan Huzaifah bin Yaman dan juga Husail. Kenapa Husail? Bukan Husail ke? Saya salah je ke? Rasa saya betul je. Tak tahu, nanti saya simak balik lah. Saya macam jumpa dekat kitab tadi Husail, tapi tak apa. Okay. Dan baik, kita cerita je lah tentang bagaimana para kufar Quraisy yang berhadapan dengan kedua beranak ni. Dan kerana Abu Jahal dan para wakil Quraisy itu tahu dua orang ni akan ke Yathrib. Ini kita boleh bayangkan peristiwa ni berlaku di hujung era Mekah. Okay? Dan dua beranak ni dia nak balik Yathrib. Kalau mudah cerita, saya tak ceritakan awal tadi. Bila Husail tadi dia pilih untuk duduk di Madinah bersama dengan Aus dan Khazraj sebagai halif. Dia ada rumah di Yathrib. Dalam masa yang sama dia ada macam second house lah dekat Mekah. Barangkali dia pun trader ke apa kan. Dia ada kerja meniaga ke. Maka dia ada rumah kedua di Mekah. Sebab tu dia peluk Islam dekat Mekah. Dia ada dua beranak ni. Tapi dia akan kembali ke Yathrib kerana itu adalah rumah asal dia. Okay? Dan ketika dia on the way ke Yathrib, dan ketika itu kufar Quraisy
mengejar mereka daripada belakang. Ha. Sebab dia tahu dua orang ni nak pergi Yathrib. Dan dia tanyalah kepada dua beranak ni, kan? Kamu nak ke sana, innakum turiduna Muhammadan. Kamu nak ke sana sebab kamu nak ikut Muhammad, kan? Ya, mereka ni kena grill lah. Ya. Faqulna ma nuriduhu ma nuriduhu ma nuridu illa al-Madinah. Kami bukan nakkan Muhammad. Kami tidak mahu kecuali Madinah. Ha, ni antara benda yang saya sebut tadi lah. Barangkali hadis ini pun adalah antara yang diriwayatkan bil makna tu. Sebab tengok kalimah dia. Dia agak apa ya? Bukanlah tak tepat. Sebab dari sudut sejarahnya, kalau dia sebut Madinah, memang confirm lah dia ni ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab nama Madinah tu Nabi yang bagi, kan. Patut disebut Yasrib lah. Barangkali ni antara hadis yang ni contoh hadis lah yang barangkali diriwayatkan secara makna tu, kan. Okay. Kami tak mahu bersama dengan Muhammad. Kami hanya nak pulang ke Yathrib, pulang ke Madinah. Okay. Dan ketika itulah musyrikin Quraisy buat satu perjanjian. Okey, pergilah balik, kan, tak kisah, kan? Rumah dia pun ada kat sana. Okey. Dia buat satu perjanjian, iaitu esok kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kawan-kawannya menyerang ataupun berperang dengan kami, kamu jangan sertai. Dia buat perjanjian dengan Hudzaifah bin Yaman dan ayah dia lah. Dan mereka pun setuju. Dan hadis ini sebenarnya konteks dia adalah ketika sudah on the way ke Badar. Dalam perang Badar, siapa yang masih ingat, perjalanan ke Badar tu separuh, mungkin 2/3 perjalanan tu niatnya memang tulus ikhlas untuk memintas kafilah dagang Abu Sufyan. Hanya selepas 2/3 tu barulah Nabi sendiri pun baru tahu, rupanya kita tidak akan bertemu dengan Abu Sufyan, kita akan bertemu dengan tentera Makkah. Okay. Dan Hudzaifah dan ayah dia Al-Yaman ada dalam rombongan tu. Okay. Kan Nabi akan bersyura, kan. Selepas Nabi tahu tu, Nabi syura dengan para sahabat. Okay. Dan antara yang minta excuse adalah mereka. Inilah dua orang ni. Inilah hadisnya. Hudzaifah bin Al-Yaman beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, okay, ana wa abi, aku dan ayah aku Husail pernah buat perjanjian dengan Quraisy, tak nak berperang dengan mereka. Ketika engkau, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berperang dengan musyrikin Quraisy. Okay. Dan jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi panduan kepada banyak perbincangan. Saya ingat kalau dalam zaman belajar dulu, hadis ni antara yang kami belajar bila masuk topik siasah, fiqh siasah ataupun nizamul hukum. Macam mana nak berpolitik secara Islami, macam mana nak menguruskan negara secara Islami. Sebab hadis ini menyebutkan tentang itu. Okay. Nabi sebut kepada mereka, okay, nafi lahum bi'ahdi. Kita kena setia dengan janji kita terhadap mereka. Wa nasta'inu billah alaihim. Dan kita nak akan terus minta tolong pada Allah Ta'ala untuk tewaskan mereka. Baik. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya, betul, kamu berdua ni memang kena balik. Tak boleh join. Sebab ada buat perjanjian. Kan? Tapi, tetap kamu kena berpihak kepada muslimin lah. Doalah pada Allah Ta'ala supaya Allah tewaskan mereka. Walaupun kamu tak dapat join sebab kamu dah ada perjanjian. Baik. Macam mana kita nak belajar daripada hadis ni? Ini saya tak tahu macam mana kita nak, mungkin tak tahu kalau boleh terfikir benda-benda yang lebih realistik sikit. Tapi, perkara ini, kita akan nampak realitinya bila kita bergaul di tengah masyarakat, dalam satu institusi, dalam satu negara misalnya, yang berbilang kepercayaan, berbilang agama, berbilang cara hidup. Kenapa? Sebab hidup kita selalu sentiasa tentang perjanjian. Kalau zaman masyarakat zaman jahiliah dan zaman Nabi sendiri pun, mereka hidup, perjanjian tu adalah sebahagian saja dalam hidup lah. Tapi kita ni, segala-galanya adalah perjanjian. Kita lahir bermula dengan perjanjian. Iaitu kita daftar anak kita dekat JPN, kan. Automatik dia kena patuh kepada constitution negara kita. Ya. Dan mainkan anak itu lahir dekat US. Mainkan anak itu lahir dekat France, dekat Jerman, negara-negara yang kita tahu sangat banyak mereka punya polisi itu yang anti kepada Islam. Ya. Dan macam mana? Macam mana kita nak memahami perasaan bila lahir-lahir saja anak kita lahir, dia telah berjanji untuk memberikan sumpah taat setia dia kepada negara yang ada polisi-polisi dia yang bertentangan dengan agama. Kat sinilah datang panduan hadis ni. Supaya kita ni tak serabut sangat.
Kalau kita ambil konteks Malaysia, mungkin tak banyak sangat isu, kecuali mungkin ada orang yang akan kerja di sebuah company yang mungkin dia lah masuk dalam company, bos bayar gaji, kena buat kerja lah. Kena buat kerja lah kan. Dan akan ada beberapa polisi, beberapa tindakan, beberapa pendirian bos yang barangkali akan bertentangan dengan kepercayaan kita. Ya. So ketika itu macam mana kita nak menguruskan diri kita, menguruskan kerjaya kita tu. Ya. Ini dalam kes-kes yang memang tak ada pilihan lah. Ini dalam kes-kes yang kita dah terikat, dan perjanjian itu pula berkaitan dengan, macam dalam kes ini, perjanjian itu berkaitan dengan sesuatu yang akan berlaku pada masa akan datang. Tapi dah janji. Ya. Dan ketika itu, ialah ini dalam konteks Huzaifah bin Al-Yaman, uh, dia meninggalkan satu arahan Nabi, bukan melakukan sesuatu yang Nabi larang. Beza Dia meninggalkan satu arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan melakukan satu benda yang Nabi larang. Sebab dalam kes ini kes yang special lah. Akhirnya Nabi kata tak sajalah. Sebab kamu bukan melakukan benda yang Nabi larang. Lainlah kalau buat perjanjian minum arak ke. Perjanjian itu adalah memang kena memerangi Nabi ke. Yang itu kena kafarah lah. Tapi dalam kes Huzaifah bin Yaman, panduan yang diberikan adalah itu. Ya. Kadang-kadang kalau kita tengok orang bekerja dengan majikan, berkawan dengan orang-orang yang mungkin kawan-kawan di circles dia yang bukan Islam ataupun mereka yang Muslim tapi tak berapa nak committed sangat dengan agama, ada beberapa benda itu yang kita boleh bagi diskaun selagi mana ia tidak memberikan mudarat pada agama kita. Ini antara panduan dalam hadis inilah. Macam mana kita nak hidup dalam kalangan masyarakat yang majmuk, ataupun dalam negara, saya tak tahulah kan, dalam kalangan perempuan ada yang nak pindah duduk dekat UK ke, nak duduk kat US ke kan, nak ambil PR dekat sana. Nanti akan ada banyak benda kan. Mereka punya polisi tentang perkahwinan ke. Ini contoh benda-benda yang boleh dibincangkan. Sebab kadang-kadang orang komplain kan, kenapa letakkan syarat nikah itu 18 tahun ke atas contohnya, walaupun benda tu belum diingatkan lagi, tak tahu walaupun Chef ini boleh share kan dia punya sudut ni. Sebab kita ada uh, beberapa move untuk letakkan had minimum perkahwinan 18 tahun ke atas kan, which is dalam agama kita tak pernah melarang benda tu. Okay? Tapi berlaku larangan begitu yang kadang-kadang orang komplain, apa ni kan, mana ada kenapa kita nak buat benda yang tak disuruh oleh agama dan sebagainya. Ya, padahal negara kita negara Muslim bukan. Cuma untuk kita faham, ada beberapa perjanjian selagi mana tak memberi mudarat kepada agama kita, dan selagi kita tak melakukan perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala larang, maka hadis ini antara benda yang boleh menjadi panduan kepada kita untuk kita melalui dilema-dilema yang berlaku tersebut. Dan kena bertenang je lah. Dan tak adalah sama sangat kes kahwin 18 tahun tu dengan hadis ni. Dia jauh jugalah kan. Sebab kahwin 18 tahun tu adalah sebab-sebab, ada maqasidnya, ada tujuannya yang dibincangkan oleh mereka yang ahli lah kan. Sebab dalam kes hadis ini memang betul-betul Abu Jahal kan, memang orang jahat, memang niat jahat kan. Tapi dari sudut konteksnya sama. Bila kita dah duduk dalam satu komuniti, duduk dalam satu masyarakat yang kita tertakluk kepada peraturan-peraturan, kita tertakluk kepada konstitusi perlembagaan, maka selagi mana benda itu masih dalam radar, tidak memberi mudarat kepada agama kita, dan juga tidaklah kita melakukan perkara yang Allah larang, kena taat, kena setia dengan janji itu. Bahkan Nabi cakap apa? Nafi lahum bi'ahdim, kena setia dengan janji. Dan Nabi hantar balik Huzaifah bin Yaman dan ayah dia kan. Inilah standard agama kita kan. Selagi benda itu adalah benda yang memang tak ada, dia diharuskan, dan itu satu perjanjian, maka yes, kena taat dengan janji tersebut kan. Tapi tetap kena memihak kepada Allah Ta'ala lah, bukan memihak kepada musuh. Okey. Dan apa lagi cerita lain tentang Huzaifah bin Yaman? Ini yang saya sebut tadi, antara yang kita jumpa riwayat ini bila Nabi sebut, Huzaifah bin Yaman tanya kepada Nabi sebenarnya kan, Muhajirun ana am ansarun, adakah aku ni muhajir ataupun ansar? Dan Nabi SAW beri jawapan yang sangat menarik, sebab Huzaifah ni dia dua-dua sekali kan. Maka disebut kepada Huzaifah, kalau kamu nak jadi muhajirin pun jadilah, jadi ansar pun jadilah, kamu pilih kan. Dan
Huzaifah bin Yaman memilih satu positioning yang lebih menguntungkan akhirat dia. Ha, bukan menguntungkan dunia dia. Sebab menjadi seorang muhajir, kalau ikut dalam konteks masyarakat sirah ni, bila menjadi muhajirin, mereka tu yang lebih akan dibantu. Ya. Orang Ansar ni perlu berkorban. Ya. Mereka yang perlu korbankan segala-galanya, berikan segala-galanya. Dan Huzaifah bin Yaman memilih untuk menjadi Ansar. Walaupun dia boleh je nak pilih menjadi muhajir dan dia akan dapat bantuan lah. Kan? Dan ketika itulah akhirnya dia akan disaudarakan dengan Ammar ibn Yasir. Maka sinilah yang kita akan menceritakan sedikit betapa istimewanya bagaimana dia dipersaudarakan dengan Ammar ibn Yasir. Sebab ada ramai-ramai orang dalam kalangan sahabat itu, Huzaifah telah dipersaudarakan dengan Ammar ibn Yasir. Dan kita sebut tadi, Huzaifah bin Yaman, dia punya specialty adalah pada menjaga rahsia Nabi dan juga menjaga hadis fitan. Cerita-cerita fitnah yang akan berlaku pada zaman kemudian, cabaran yang akan dilalui oleh umat ni semua, dia akan merakamkan hadis-hadis tersebut. Dan Ammar akan menjadi sahabat dia. Kenapa Ammar ni adalah figure yang penting? Sebab dia adalah figure di zaman Mekah yang kita boleh kategorikan sebagai sahabat yang paling menerima fitnah paling teruk di zaman Mekah. Ataupun bukan zaman Mekah saja, di sepanjang sirah Nabawiyah tu. Mungkin Ammar lah kot figurnya. Sebab dia menyaksikan, dia diseksa dan dia menyaksikan ayah, ibu dan abang kandung dia sendiri mati depan mata kerana diseksa. Ya. Itulah istimewanya Ammar menjadi kawan kepada Huzaifah bin Yaman kerana Ammar adalah figure contoh model manusia sahabat yang difitnah seteruk-teruknya pada zaman Sirah Nabawiyah. Dan Huzaifah bin Yaman dia merakam fitnah yang akan berlaku selepas zaman Sirah. Dan antara yang akan menjadi mangsa kepada fitnah selepas zaman Sirah adalah sekali lagi Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir akan syahid bila? Kalau siapa yang masih ingat, mungkin saya pernah cerita. Ammar ibn Yasir ini dia akan syahid masa perang Siffin. Perang Siffin ini adalah perang yang akan berlaku di zaman Ali bin Abi Talib. Perang antara, ni civil war kan, perang saudara, perang antara dua kumpulan Muslim. Cerita yang sangat sedih. Kan? Yang Nabi banyak isyaratkan dalam hadis. Dan hadis itu dirakamkan oleh Huzaifah bin Yaman. Yang merupakan kawan kepada Ammar ibn Yasir. Okay. Dan Ammar ibn Yasir menyertai perang Siffin dan dia akan syahid dalam perang itu. Dia ni tim Ali bin Abi Talib. Ammar satu tim dengan Ali bin Abi Talib berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Okay. Dan apa nama ni? Walaupun selepas itu semacam bersetuju untuk berbaik-baik dan cuba untuk mengambil satu keputusan yang lebih aman, tapi itu tak pernah berlaku pun. Okay. Dan akhirnya berlakulah apa yang telah berlaku. Tamatlah zaman Khulafa Ar-Rashidin, bermula era Muawiyah bin Abi Sufyan dan Banu Umayyah selepas itu kan. Okay. Fitnah yang berlaku kepada Ammar itu ada dalam pengetahuan Huzaifah. Rupanya orang sekat yang rapat dengan dia itu nanti akan menjadi mangsa kepada fitnah tersebut. Bahkan ada satu hadis spesifik yang hadis itu bukan diriwayatkan oleh Huzaifah, tapi kita yakin Huzaifah tahu hadis itu, iaitu hadis yang mengatakan Ammar ibn Yasir akan dibunuh oleh fi'atul baghiyah. Taqtuluhul fi'atul baghiyah. Ammar akan dibunuh oleh satu grup yang jahat. Okay. Dan Ammar ibn Yasir, kalau ini hadis yang saya letak di sini, kadang-kadang ada terjemahan, kadang-kadang tak ada. Ammar ibn Yasir sebenarnya, sebab bayangkan saya nak sebut apa ya, saya malaslah libatkan isu semasa. Nanti panas, tapi ini realiti orang memang tak tahulah. Sedih juga bila nak sebut isu semasa ni, dia ada dua perasaan kan. Rasa shock sebab kita macam bergosip sikit, dan rasa sedih sebab benda tu adalah benda yang macam, kenapa kita macam tu kan? Sebab sifat sectarian, sifat yang taksub kepada kelompok ni, dia menyebabkan kita rasa apa ya? Kita rasa kita nak menang, kita nak, macam mana bahasa yang paling elok sekali. Kita rasa kita macam semakin dekat dengan syurga bila kita menangkan tim kita. Kita menangkan tok guru kita. Walaupun kita menzalimi masyarakat, walaupun kita menzalimi ramai orang, kita sakitkan hati ramai orang,
Tapi kita rasa kita semakin dekat di syurga, ke syurga kerana kita menangkan tim kita dan menangkan guru-guru kita. Dan apa yang berlaku sejak kebelakangan ni adalah sangat menyedihkan. Saya tak kisah pun orang nak pilih tim mana pun. Silalah pilih kan. Tak ada masalah pun. Kan? Sebab benda itu adalah mazhab kan. Benda itu adalah pilihan. Itu adalah schools. Takkan saya nak bergaduh dengan sekolah lain buat apa? Saya sekolah saya, awak sekolah awak kan. Dan itu adalah sekolah kita yang kita kena hargai sama-sama. Kan? Tapi yang sedihnya adalah masing-masing nak bagi tahu guru kat sekolah aku guru paling baik sekali. Dan sekolah aku adalah sekolah paling juara sekali. Dengan cara kita memburuk-burukkan sekolah lain. Dan kita na'udzubillah min dzalik, menerakakan sekolah-sekolah lain yang tidak sama sekolah dengan kita. Dan ini berlaku kepada Ammar bin Yasir sendiri. Iaitu bila ada orang-orang jumpa Ammar bin Yasir dan dia kata, orang ni bersemangatlah, dia kata kepada Ammar, ara'aita qitalakum ara'yan ra'aitumuh. Sebab ini adalah tim Ali ni. Kan Ammar bin Yasir kan tim Ali bin Abi Thalib. Masa ni fitnah sangat dahsyat. Macam-macam tuduhan, macam-macam gosip berlaku di Kufah, di Madinah, di Syam. Ini barangkali sebelum perang Siffin. Dan orang-orang yang ikut Ammar ni tanya pada Ammar, Ammar, ada tak satu benda yang kamu tahu tentang Nabi, tentang kehebatan kita, tentang kelebihan tim kita? Kan? Ini adalah orang-orang muda, orang-orang yang generasi tabi'in yang barangkali dia ikhlas ke apa, tapi dalam hadis ini menunjukkan yang dia excited nak tahu. Sebab Ammar ni kan, bila Ammar kan sahabat Nabi, yang dan Ammar itu adalah sahabat kepada Hudzaifah bin Yaman. Mesti dia tahu ni cerita-cerita tentang kelebihan tim kita. Kan? Tapi Ammar bin Yasir, Masya Allah. Saya nak baca yang bawah tu lah, panjang sangat kan. Sebab Ammar bin Yasir, dia akan petik hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah. Sebab tu nak sebut dua kawan ni penting. Kan? Nabi bila satukan antara Hudzaifah dengan Ammar, Nabi memang faham kenapa benda itu boleh bersatu. Kerana barangkali memang Nabi tahu Ammar akan hidup lebih lama berbanding Hudzaifah. Ammar akan jumpa zaman fitnah. Hudzaifah tak sempat. Hudzaifah bin Yaman tak sempat jumpa zaman fitnah sebenarnya. Ammar sempat. Maka Ammar yang akan menjadi mangsa fitnah, yang akan menjadi ikon, yang akan dirujuk dalam zaman fitnah ni, dia yang akan betulkan persepsi pengikut dia sendiri. Sebab pengikut-pengikut ni dia rasa macam, aku nak bergaduh, aku nak lawan. Cuba Tok Guru bagi lagi benda-benda yang ekstra sikit supaya kita boleh bagi tahu yang kita ni sangat hebat. Kan? Tapi tengok jawapan Ammar apa. Dia beritahu satu hadis daripada Hudzaifah bin Yaman. Dia sebut, fi ummati 12 munafiqan la yadkhuluna al-jannah. ولا يجدون ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. 8 منهم تكفيكهم التبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. Sambil keratan awal tu lah. Dia cerita tentang munafiqin. Oh, atas tu ada lagi lah. Inna fi ummati wa ahsibuhu. Mana dia? Kenapa saya terpotong ni? Tak apalah. Dia petik hadis Hudzaifah bin Yaman. Nabi SAW beritahu kepada Hudzaifah, dan Hudzaifah beritahu kepada aku, dalam kalangan umat aku ada 12 orang munafik yang tidak akan masuk syurga. Walau apa pun berlaku, mereka tidak akan masuk syurga. Sehingga ujung hadis lah. Hadis kat ujung tu dia apa? Dia macam ada hyperbola sikit nak berceritakan betapa dahsyatnya yang berlaku kepada para munafik ini. Baik. Apa yang kita dapat pelajaran di sini? Para imam yang besar macam Ammar ibn Yasir ini, bila dia melihat fitnah berlaku depan mata, memang dia menjadi mangsa fitnah itu, tapi dia tidak menjadi punca api fitnah itu makin marak. Dia sentiasa mencari sebab supaya orang tak bergaduh. Dan para pengikut ni cari Ammar untuk dapatkan sesuatu, untuk bagi tahu maksud apa ra'yan ra'aitumuh tu maksudnya. Dalam syarah hadis menceritakan para pengikut ni dia nak tahu ada tak hadis yang beritahu tentang kelebihan kita. Padahal ada kan? Sebenarnya ada. Dan Ammar tahu. Tapi Ammar memilih untuk bagi tahu jangan terlalu overconfident sangat. Sebab Nabi berikan amaran tentang munafiqin. Munafik ni apa? Dia rasa dia apa? Dia sebenarnya ada niat lain. Dia nak dapat benda lain. Dia bukan nakkan Allah Ta'ala, tapi dia bermuka-muka, nampak macam beragama, nampak macam menuju ke syurga.
tapi dia menuju ke neraka. Maka hati-hati. Kalau kamu rasa kamu nak sangat menang, kamu kena hati-hati. Sebab Nabi berikan banyak peringatan tentang golongan munafikin yang tidak akan masuk syurga selama-lamanya. Ini adalah model cerita dalam sirah, dalam generasi para sahabat, yang mereka menghadapi fitnah. Dan fitnah itu sangat dahsyat. Siapa yang tahu kisah fitnah zaman Khulafaur Rasyidin ini, zaman Uthman dan Ali bin Abi Thalib khususnya, kita akan tahu ini adalah pengalaman yang sangat buruk didalui oleh mana-mana orang. Tapi Allah menetapkan Ammar adalah salah satu watak yang ada di situ untuk didik generasi itu dan kita sekali. Kalau kita bergaduh pun, jangan kita mencari api itu. Jangan menjadi seorang namam. Jangan melakukan namimah, adu domba. Ya. Walaupun macam mana pun kita boleh beza. Walaupun macam mana pun kita nampak buruknya orang lain. Tapi jangan jadi seorang pengadu domba. Untuk sentiasa cari jalan supaya sentiasa berapi. Sentiasa marah, sentiasa bergaduh. Kan? Sebab inilah sikap namimah yang Allah laknat. Dosa namimah ni bukan tahap setakat akhlak buruk. Nabi sebut dalam hadis, la'anallahu namam. Allah laknat orang yang adu domba. Ya. Dan sepanjang mungkin seminggu, 2 minggu lepas, bila dah lama sebelum isu ni, tapi semakin panas sejak sebulan 2 ke belakang ni lah kan. Semakin saya tengok ruangan komen, semakin tengok apa yang berlaku di sosial media, dia semakin menyedihkan. Kamu nak masuk syurga Allah Ta'ala, tapi yang berlaku adalah namimah. Yang berlaku adalah saling menggelar-menggelar, saling, tak tahulah nak sebut takfir macam tu sangat, tapi itulah gambarannya kan. Itu sangat menyedihkan. Macam mana kita boleh jadi umat yang sebegitu rupa, kan? Dan cerita-cerita zaman fitnah ni kembali untuk ingatkan kita lah tentang pelajaran yang sepatutnya kita dapat pada zaman yang penuh dengan fitnah ni ya. Okay, terus tak cerita kita banyak lagi ni. Alimah itu cerita tentang ayah dia sikit. Takut masa habis, saya cerita ringkas. Ayah kepada Huzaifah namanya Al-Yaman ini. Dia ada satu cerita unik. Iaitu ayah dia akan, sebab dia tak sertai perang Badar, sebab berjanji dengan Abu Jahal kan, berjanji dengan musyrikin Mekah tak boleh berperang. Kali ni dalam perang Uhud dia join. Ada beberapa tafsiran lah kenapa boleh join pula kan. Sebab antara tafsirannya ada dua lah. Yang pertama, tafsirannya itu perang pertama je, perang kedua boleh. Tafsiran kedua, itu hanya perang yang ofensif saja, bukan perang yang defensif. Ada macam-macam tafsiran. Tapi akhirnya Al-Yaman akan menyertai perang pertama, iaitu perang Uhud. Cuma asalnya, oleh kerana dia ni adalah seorang atuk yang tua dah, orang tua, maka dia mendapat keringanan, mendapat rukhsah untuk tak payah datang. Okay? Dan asalnya dia dengan seorang kawan dia, siapa nama kawan dia? Thabit bin lupa saya. Thabit bin Waqqash. Thabit ibn Waqqash adalah dua orang, Thabit ibn Waqqash dan Al-Yaman ini, dua orang tua ni, boleh bayangkan, pagi-pagi orang berangkat pergi Uhud, dia duduk rumah kan, sebab bila orang pergi kerja, kita ni pencin. Kita ni orang pencin kan, tengok orang drive kereta, tengok apa berlaku kat WhatsApp, orang tengah jam. Lepas tu dia mula bersembang sama dia. La abban laka ma nantazuru fa wallahi ma baqiya li wahidin minna min umrihi illa dhama'un himarun wa innama nahnu hammatul qaum. Sampai hujung tu lah. Okay. Kita ni apalah faedahnya? Kan? Apa faedahnya duduk kat sini? Umur kita pun dah berbaki sikit sangat pun. Tak berbaloi untuk duduk kat sini dan tunggu kematian. Kan? Jom kita ambil asyafana, kita ambil pedang-pedang kita dan kita bersatu dengan Nabi SAW di medan Uhud. Okay? Sebab dia tengok pagi tu orang pergi kerja kan, orang pergi perang, maka dia pun tak tahan. Sebab dia rasa macam, apa berbaloinya duduk kat sini kan, nanti mati juga. Maka akhirnya dia berangkat ke Uhud. Malangnya, ni malang tu figure of word sajalah ya. Dia beruntung lah sebab dia syahid nanti kan. Cuma nak bagi tahu, malang sebab dia sampai di Uhud pada separuh masa kedua. Separuh masa kedua apa yang berlaku? Situasi tu dah serabut. Ya. Situasi dah serabut. Ya. Dan ketika itulah dia sampai di medan Uhud. Para sahabat pun tak tahu mana satu sahabat, mana satu tidak. Sebab mereka pakai full suit kan, pakai armor tu, tutup muka, pakai baju besi, mana nampak kan. Dan orang tak kenal. Dan ketika itulah dia masuk ke medan. Thabit ibn Waqqash beruntung kerana yang membunuh dia adalah seorang musyrik. Tapi Al-Yaman dia lain sikit. Kerana apa yang berlaku pada dia, dia telah dibunuh oleh seorang sahabat.
Sebab sahabat tak tahu itu adalah ayah kepada Hudzaifah. Dan Hudzaifah bin Yaman sebenarnya, ialah semua orang terkejut kan, siapa? Mana mana kita tahu dia datang kan? Sebab dia asalnya kat rumah kan. Hudzaifah bin Yaman, daripada kejauhan dia nampak dah masa tengah serabut tu kan. Bila dia nampak ayah dia datang, dia boleh tahu itu ayah dia. Bila dia tahu itu pakaian baju besi ayah dia, itu bentuk badan ayah dia, dan dia sebut Abi, Abi, itu ayah aku kan. Dan bila sahabat akhirnya ditamat perang Uhud, dan ternyata ayah Hudzaifah pun memang syahid, tapi di tangan seorang sahabat. Of course Nabi akan ampunkan, sebab saya bertahu kan tak ada siapa yang bersalah pun dalam hal ni. Tapi Huzaifah telah memberikan satu kata-kata yang sangat penting untuk kita ambil pelajaran. Bila disebut kalimah yang Nabi Yusuf sebut pada adik-adik dia kan, yaghfirallahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Allah ampunkan kalian, dan dia adalah sebaik serahmah-rahmah pihak kan, yang akan terus memberikan kasihnya. Dan dalam hadis yang lain lebih menarik, dikatakan Hudzaifah bin Yaman ni, ma zalat fi Hudzaifah minha baqiyatun khairin hatta laqi Allah. Sampai akhir hayat Hudzaifah, dia masih minta Allah ampunkan sahabat tu. Bayangkan eh? Dah lah ayah dia mati. Betul lah, memanglah dia pun tahu yang sahabat tu tak salah. Tapi dia takut, yang dia takut apa dia? Yang dia sedih apa dia? Dia sedih kalau sahabat tu tak mendapat pengampunan Allah Ta'ala. Ya? Jadi kadang-kadang kan, kalau saya fikir cerita macam ni kan, apa perasaan dia? Ni macam bila kita tengok satu situasi berlaku depan mata kita. Setiap orang akan ada persepsi yang berbeza terhadap apa yang berlaku. Ya? Contohnya bila kita nampak kalau pasangan bercerai, apa perasaan yang akan datang pada kita? Ya? Kebanyakan orang akan fikir, oh sedap ni bergosip kan. Siapa? Siapa yang salah? Suami ke isteri? Sebab kebanyakan orang, dia akan suka ambil sudut apa benda yang boleh buat aku enjoy daripada cerita. Kan? Tapi orang yang sebaik-baik manusia, bila nampak orang berpisah, dia akan fikir macam-macam benda kan. Macam mana dengan anak dia? Macam mana dengan kehidupan dia lepas ni? Dia nak duduk mana? Dia nak berkawan dengan siapa? Kan? Bahkan ini jangan salah faham cakap saya ni, tapi saya apa ya? Saya ada tahu kawan-kawan saya yang terlibat dengan projek Istitabah, GISB. GISB ni memang akidah dia problem sangat. Memang confirm lah sesat kan. Tapi ada satu benda yang sedih lah, yang saya macam, okey, bila saya tahu cerita tu, saya duduk termenung panjang kan balik tu fikir. Sebab kawan saya duduk cerita lah, ada lebih kurang 600-700 orang budak kecil yang duduk dekat tempat yang dihimpunkan kan, budak-budak tu. Kesian sebab, apa yang nak sebut, kesian ni banyak sangat boleh kesian. Sebab dalam mak ayah entah kat mana. Mak ayah hidup lagi, mak ayah entah kat mana. Lepas tu JKM bagi makan minum lah kan. Kemudian JAIS akan bagi pendidikan. Masalahnya diorang ni okey lah, let's say lah diorang dah selesai duduk di camp tu, lepas ni nak pergi mana? Dia nak kawan dengan siapa? Dia tak pernah pergi sekolah kan? Nak hantar dia dekat mana? Nak suruh dia masuk dari satu balik ke? Dia macam-macam ada soalan masuk dekat fikiran. Dan saya rasa itu adalah antara sunnah yang sahabat ada. Bila dia nampak satu kejadian depan mata, dia suka untuk posisikan diri itu untuk empathy berbanding memikirkan tentang diri sendiri. Kan? Ini antara benda yang kita boleh ambil akan daripada kisah Huzaifah ni. Ayah mati kena bunuh, syahid lah. Seronoklah ayah syahid kan. Tapi perasaan tu sepatutnya tak boleh hilang tu. Untuk memikirkan ini muka sahabat yang bunuh ayah aku kan. Tapi Huzaifah, bila nampak wajah sahabat tu, bahkan dia baca doa selalu untuk Allah ampunkan sahabat tu sampai akhir hayat dia. Dia menampak muka sahabat, fikir wajah sahabat tu untuk Allah ampunkan dia. Bukan geram kat sahabat tu kan. Bahkan ketika Nabi SAW bahkan Nabi sebenarnya offer 100 ekor unta daripada Baitul Mal lah, untuk ganti dia kan. Dia ni bayaran kalau dalam kes salah bunuh ya, ataupun um, apa ya, uh, uh, banyak-banyak kes lah. Dia ni antaranya kes yang disebutkan ni jugalah kan. Sebab sahabat tu tak bersalah. Sekarang ni masalahnya mangsanya ada. Mangsanya adalah Hudzaifah lah. Dia kehilangan ayah. Dan dia perlu dapat ganti rugi tu. Kan? Dan Nabi offer 100 ekor unta. Dia tolak semuanya dan dia sedekahkan kepada masakin. Dan ini standard lah dilakukan oleh ramai sahabat. Tapi ini menunjukkan bagaimana dia sedikit pun tak terluka dengan apa yang berlaku.
Bahkan dia lebih posisikan diri sebagai orang yang empathy. Takut sahabat tu Allah tak ampunkan dia, dan dia minta Allah tolong ampunkan sahabat tu kan, kerana dia terbunuh ayahku. Okay? Ini satu lagi cerita. Saya kena tengok jam selalu, tak perasan. Okey. Saya lama sebenarnya cari hadis ni. Rupanya ada dalam hadis Sahih riwayat Muslim. Ini sebenarnya cerita tentang perang Khandaq. Okay. Tapi riwayat ini ada terselit di awal hadis tentang konteks kepada storytelling Huzaifah tentang kejadian di Khandaq. Dan storytelling ni penting, konteks ni penting. Okay. Iaitu ada sekumpulan tabi'in ni jumpa Huzaifah dan dia kata kepada Huzaifah, "Lau adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qataltu ma'ahu wa ablaitu." Bayangkan tabi'in jumpa Huzaifah, sebab Huzaifah mereka tahulah Huzaifah ni dia punya track record dia macam mana kan. Tukang jaga rahsia Nabi, of course rapat dengan Nabi kan. Ada banyak pengalaman dengan Nabi. So kita boleh bayangkan pada tabi'in ni dia punya emosi tu bercampur sikit lah. Kagum dan sebagainya. Dan salah satu emosi yang ada adalah dia bukan nak cakap di ego ke apa, tapi dia muncul satu perasaan yang kita nak membuktikan sangat kita punya worthiness. Kita rasa kita nak bagi tahu aku pun boleh buat juga. Kan? Dan inilah tabi'in itu sebut kepada Hudzaifah, kalau aku hidup zaman Rasulullah, aku pun akan berperang dengan dia dan aku akan sanggup diuji segala-galanya. Itu saya letak tajuk tabi'i yang bercakap besar. Sebab saya rasa kadang-kadang saya buat benda tu, kadang-kadang orang buat pada saya. Tapi situasi tu ada, iaitu ada orang yang bila melihat situasi orang lain, dia rasa dia boleh buat yang sama ataupun dia boleh buat yang lebih baik lagi daripada tu. Ya. Kadang-kadang kita tengok mak ayah kita sini, saya tengok mak ayah saya kan. Saya fikir, kenapa ayah aku buat macam tu? Kalau aku hidup zaman tu, aku buat yang lain. Kalau aku hidup zaman tu, aku boleh buat benda lebih hebat lagi. Kan? So macam-macam. Walaupun maybe perasaan je. Tapi perasaan tu sendiri kita tak naklah ada kan. Dan ini adalah cerita yang berlaku kepada Huzaifah. Dan itu diucapkan kepada dia. Jawapan Huzaifah adalah antara jawapan yang sangat human untuk bagi tahu pada kita. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di samping Nabi. Kita tahu mereka adalah golongan yang paling luar biasa lah, pernah wujud kan. Tapi mereka tetap manusia dan Nabi membenarkan mereka untuk menjadi manusia. Sebab Nabi tak mahu memimpin sekumpulan masyarakat yang malaikat-malaikat ataupun sekumpulan masyarakat yang nampak macam elok tapi punya dalamannya musnah. Sahabat ni mereka sangat vulnerable dengan Nabi. Vulnerable tu apa ya? Dia original lah, dia tak suka berlakon. Kan? Kalau malas, malas. Kalau memang tengah terluka, terluka. Kalau memang tengah takut, takut. Kita kadang, kalau saya lah kan. Kadang-kadang dengan orang yang mungkin cikgu saya, guru saya kan. Kadang-kadang dengan circle saya yang saya hormati, macam Ustaz Syahari ke apa kan. Ustaz Sizal. Saya segan sikit nak tunjuk sudut-sudut human saya. Sebab dia rasa macam, alamak, tak best lah kan. Kena nampak gah sikit. Sebab kita rasa macam kita kena jadi orang yang soleh di depan orang yang soleh. Tapi sunnah yang Nabi pamerkan pada kita dan dengan para sahabat, Nabi benarkan mereka untuk jadi human. Dan Nabi tak marah benda tu. Sebab jujur itu lebih baik supaya kita tahu kita punya situasi. Ya. Kalau kita berlakon, ya, nanti kita bila sampai ujian sebenar, baru tahu selama ni kita berlakon je. Ya. Dan ini yang Nabi didik para sahabat. Kalau kamu takut, cakap takut je. Don't worry. Ya. Nabi bagi ruang yang sangat selamat untuk para sahabat mengakui kelemahan mereka. Tapi tabi'in tadi, dia salah sangka tentang benda tu. Sebab dia ada satu sangkaan yang zaman Nabi ni semua orang hebat-hebat kan. Dan kalau aku ikut hidup zaman Nabi pun, aku pun akan jadi hebat juga. Ya. Tapi Huzaifah cakap, tak. Anta kunta taf'al dhalika laqad ra'aytuna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Ahzab. Kamu cakap macam tu. Tapi kamu tahu tak? Kalau kamu melihat Nabi pada satu malam di Ahzab, ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami berhadapan dengan angin yang kencang, dengan kesejukan, ya, dan Nabi cakap pada kami, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yawmal qiyamah.
Ada tak sesiapa, ni sahabat semua kan ada kat situ kan, dekat tengah medan Khandaq. Ada tak sesiapa di sini yang nak volunteer pergi ke kemah-kemah tentera Ahzab tu untuk ambil tahu apa cerita berlaku kat sana. Nanti saya cerita konteks dia. Okay? Untuk ambil tahu apa cerita yang berlaku dekat kemah mereka. Fasakatna. Kami semua diam, tak bercakap. Tak ada seorang pun angkat tangan. Bayangkan Omar ada dekat situ, Abu Bakar ada dekat situ. Bahkan perang Azab ni dia special sikit. Sebab hampir semua lelaki join. Semua lelaki join. Kecuali yang pernah kita sebut nama ni kan, Hassan ibn Thabit. Kalau ingat lagi kan, Hassan ibn Thabit antara yang duduk di benteng bersama dengan para wanita kan. Ada macam-macam tafsiran pada cerita tu lah. Okay. Tapi majoriti lelaki join. Ya. Sebab ni mereka nak gali parit, dan perang tu pula betul-betul atas sikit saja daripada Jabal Sulak, sangat dekat dengan kota Madinah. Seorang ramai ada tu, tak ada seorang angkat tangan. Dan Nabi sebut 3 kali. Tak ada seorang pun angkat tangan. Apa poin dia? Fasakatna falam yujibuhu minna. Huzaifah nak bagi tahu kepada tabi'in yang cakap besar tadi tu. Nak bagi tahu kepada dia. No. Kalau kamu sangka kami berani sangat, ada masa kami takut. Dan kami tu takut sungguh-sungguh, bukan takut biasa-biasa. Sebab tak angkat tangan. Ya. Dan dalam masa yang sama nak bagi tahu pada tabi'in tadi, kamu jangan cakap besar sangat. Ini tafsiran saya lah kan. Bukan disebut pada tabi'in tu lah. Tapi kita boleh faham benda tu. Yang pertama nak bagi tahu yang memang kami, okey, memang kami kedudukan kami sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada masanya kami takut, ada masanya kami sedih. Ada masa kami kejut perut. Dan nombor 2 yang nak beritahu kepada tabi'in tadi, ya, jangan jangan sangka kita mampu bertahan, mampu berkorban selagi belum datang ujian. Kan? Ini sama macam surah Al-Ankabut sebut kan. Uh, takkan kita nak, jangan sangka, jangan mengaku sangat kita beriman kan. Sehinggalah kita diuji, sehinggalah kita ni keimanan kita itu digoncang-goncangkan, baru kita tahu kita kuat ke tidak kan. Dan sahabat telah diuji dalam cerita ni dan terbongkarlah bahawa mereka ketakutan kan. Mereka bukan tak beriman, mereka beriman tapi takut, tetap takut kan? Boleh bayang di Khandaq tu macam mereka dengan sejuknya, dengan kelaparan kan, mereka ikat batu dekat perut kan. Dan kami seorang pun tak angkat tangan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. So kita begini sangat penting sebenarnya, supaya kita mendidik masyarakat kita untuk jujur dengan diri sendiri. Sebab jujur itulah menyebabkan kita akan cakap kita tak cakap besar sangat. Saya ingat orang yang suka bergaduh ni, orang yang suka sangat cakap besar dekat media sosial ni, barangkali dia in denial, tak mengakui benda-benda yang lemah pada diri kita. Saya rasa benda tu banyak menyelamatkan saya lah. Alhamdulillah kan, setakat ni lah. Mudah-mudahan saya tak ada lah jadi pelik-pelik lepas ni kan. Tapi saya rasa yang selalu menyelamatkan diri sendiri adalah kita rasa kita jujur dengan diri sendiri. Aku ni tak ada ilmu sangat, aku ni siapa lah kan. Dan aku bukannya iman aku ni akan kekal macam tu selama-lamanya. Sebab orang yang suka, yang nak sangat mengkafirkan sesiapa, yang nak sangat merucutkan keimanan pada mana-mana orang, pada name tag mana-mana orang, adakah orang begini dia sangka yang dia itu confirm masuk syurga? Ya. Sebab ini adalah bekalan yang kita perlu pegang lah kan. Bahkan daripada kisah Hudzaifah ni mendidik kita itu. Mustahil Hudzaifah iman dia tak tinggi. Tapi hadis tadi ada sambungannya. Apa yang berlaku? Nabi sebut nama Hudzaifah. Dah 3 kali sebut, tak ada orang angkat tangan. Qum ya Hudzaifah. Hudzaifah bangun. Dalam banyak-banyak sahabat, boleh bayangkan, ada ribuan sahabat masa tu, sudah 3,000, 4,000 orang muslimin dah ada. Okay. Dalam ratusan sahabat dewasa yang ada, Nabi sebut qum ya Hudzaifah. Hudzaifah bangun. Kamu pergi. Kan? Untuk bagi tahu pada tabi'in tadi juga, aku ni bangun pun sebab Nabi sebut nama. Takkanlah nak tolak kan? Sebab Nabi yang sebut. Dan masya-Allah, ringkas cerita, bila dia pergi ke kemah tu, dia adalah cerita yang unik dekat situ. Boleh carilah kan dalam kitab sirah, baca balik kisah Ahzab tu. Dia ada seorang sahabat Nuaiman Al-Ghatafani yang peluk Islam masa perang Ahzab. Dia jumpa Nabi dan dia beritahu kepada Nabi, aku baru peluk Islam ni, dan ada tak benda yang aku boleh buat untuk aku apa menggoyahkanlah kesatuan Ahzab ni. Sebab Ahzab tu kan adalah Arab Ghatafan, lepas tu musyrikin Quraisy dan juga Yahudi Banu Quraidah kan.
Dan dialah orangnya yang telah mempercakacirkan kesatuan mereka ni. Yang akhirnya mereka bergaduh sama sendiri dan balik ke tempat masing-masing. Kan? Dan ketika itulah Nabi nak confirmkan betul ke dah selesai ni. Kan? Maka Nabi utuskan Huzaifah bin Yaman, dan Huzaifah bin Yaman pun patah balik ke kemah Nabi SAW, dan dia lihat Nabi sedang solat dalam keadaan Nabi berselubung dengan selimut. Kan? Dan Huzaifah datang ke sebelah Nabi. Mainkan kan? Kita selalu sangat melihat solat tu terasing daripada uh, manusia kan. Ya, solat ni kan kita macam dengan Allah Ta'ala saja kan. Tak fikir benda lain. Tapi Masya Allah, hadis ini adalah hadis yang unik, sangat unik. Nabi sedang berselubung, Nabi sedang solat. Huzaifah datang, Huzaifah duduk sebelah Nabi. Ya, of course, Nabi dengar suara dia, Nabi nampak dia menggigil ke apa kan. Nabi buka selimut tu, Nabi selubungkan dia sekali. Waktu Nabi sedang solat. Kan? Tak tahulah macam mana nak bayangkan. Kadang-kadang semakin banyak baca sirah ni, semakin kita akan reset balik beberapa kefahaman kita tentang ibadah, tentang akidah, tentang kehidupan. Sebab sirah banyak menceritakan sudut-sudut kehidupan yang real yang dilalui oleh para sahabat dengan Nabi sendiri. Kan? Dan sebab itulah baru Nabi SAW memuji-muji Huzaifah bin Yaman, dan selesailah perang Ahzab kan dengan khidmat yang telah diberikan oleh Huzaifah bin Yaman. Okay? Sikit lagi. Uh, ini cerita yang popular kan. Ini zaman Umar Al-Khattab. Untuk kita letak dalam konteks, hadis ini diucapkan atau diungkapkan pada era Umar Al-Khattab. Maksudnya ini asar lah daripada Umar Al-Khattab. Okay? Dan ketika itu Umar Al-Khattab, Ibu Huzaifah cerita, Du'ya Umar li janazah. Ada satu keluarga ni, ahli keluarga dia meninggal dunia. Dan Umar diajak samalah untuk solat kan. Dan Huzaifah sebut, aku cakap kepada Umar, Ijlis ya Amirul Mukminin. Duduk Umar. Jangan pergi. Fa innahu min ulaika. Apa maksud dia? Sesungguhnya yang mati itu adalah daripada kalangan mereka dalam golongan munafiqin. Okay? Huzaifah tahu. Dan Huzaifah guide lah Umar kan, jangan pergi. Kan? Faqala. Dan ketika itulah baru yang kita tahu, ini keratan yang kita tahu daripada hadis ni. Ketika itulah Umar tanya pada Huzaifah, demi Allah, aku ada tak dalam senarai itu? Umar tanya pada dia, aku ada tak dalam senarai itu? Ya. Dan Huzaifah sebut kepada Umar, dia ada figure of words sikit dekat situ. Dia cakap pada Umar, aku sebenarnya tak akan jawab soalan ni sebab mana boleh bongkar rahsia kan. Tapi kerana engkau Umar, kau satu-satunya orang aku akan jawab soalan ni, engkau tak ada dalam tu. Engkau tak ada kan? Tapi please jangan tanya lagi. Sebab Umar tanya lagi, sebenarnya ada banyak banyak riwayat lain, asal lain yang menunjukkan Umar tanya, orang ni munafik tak? Orang tu munafik tak? Dan bahkan Umar ditanya, ada tak dalam kalangan menteri-menteri, kabinet-kabinet yang dilantik ni, pekerja-pekerja dia yang dalam kalangan munafikin? So Umar nak lucukkan jawatan. Huzaifah tak jawab. Huzaifah tak akan bongkar rahsia. Kecuali soalan Umar tentang diri dia. Barulah dia jawab. Ya. Bahkan Umar Al-Khattab ni kita tahu, terutamanya pada zaman dia lah, pada zaman dia dan Abu Bakar Siddiq, Umar ni sentiasa akan cek mana-mana jenazah, mana-mana orang yang mati, dia akan tengok Huzaifah ada ke tidak. Sebab itu akan menjadi indikator orang itu munafik atau tidak. Sebab Umar nak jaga standard dia. Padahal sebenarnya tak salah pun kan. Janganlah tanya pula sebab saya pernah dapat soalan tu. Sebab saya pernah dapat soalan tu daripada jemaah dekat surau kan. Ustaz, macam mana kita nak tahu orang tu munafik? Kan? Ustaz, macam mana saya nak tahu jiran saya munafik tak Ustaz? Dia ada ciri ni. Kita tak dipertanggungjawabkan untuk tahu pun. Itu antara faedah daripada cerita ni. Kita tak bertanggungjawab untuk tahu, tak perlu untuk tahu pun, tak perlu untuk label. Sebab tak berdosa pun nak berkawan dengan orang munafik. Tak berdosa pun nak solat jenazah kepada orang munafik. Okay? Cuma Umar ni standard dia lain lah. Kan? Dia letak standard lain dan dia tengok Huzaifah kan ada ke tidak. Huzaifah tahu, dia tak pergi lah kan. Tapi orang lain tak tahu. Kan? Maka Umar kan tengok Huzaifah datang ke tak. Okay? Lagi. Tapi adalah pelajaran yang penting dekat sini kan. Itulah. Saya ingat akhlak yang paling konsisten ditunjukkan oleh generasi sahabat, terutama dalam cerita kita pada pagi ini, adalah bagaimana mereka lebih risaukan diri sendiri. Kita risaukan orang lain itu penting. Tapi kadang-kadang risaukan orang lain secara berlebihan menyebabkan kita ni tak apa ya. Kita akan duduk dalam satu situasi kita rasa orang lain teruk sangat. Dan kita ni macam savior diutuskan ke bumi untuk menyelesaikan masalah orang tu. Ya.
dalam konsep dakwah yang kita lakukan sebenarnya adalah kita mendapat beban daripada Allah Ta'ala untuk sampaikan kebenaran. Okay? Dan dia bukan dalam konsep yang aku ni hebat sangat dan kau teruk sangat, aku kena guide engkau. Sebab yang kita perlu buat adalah aku dapat tanggungjawab ni, Allah suruh kalau ada orang buat maksiat, kena bantu dia, kena dakwah dia, kena bela dia. Kan? Um, dan hadis yang kita tahu tentang mar'a minkum munkar tu kan, falyughayyirhu, kan? Tapi Nabi tak pernah memberikan satu ajaran. Kalau nampak ahli maksiat ni, Nabi tak adalah selitkan sikit perkataan kat bawah tu kan. Dia ni teruk tau. Dia ni teruk sangat. Dia ni hina. Ha. Kamu kena selamatkan dia. Tapi yang Nabi sebut adalah, kamu kena bertanggungjawab. Orang ni jadi macam tu, kamu kena bertanggungjawab. Tapi yang berlaku sekarang, kebanyakan, terutamanya yang berlaku 2 bulan kebelakangan ni, yang kita nampak adalah atas nama dakwah, atas nama syurga, atas nama kebenaran, masing-masing keluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan terus satu sama lain. Walaupun saya yakin semua orang ada macam-macam grup je, ya. Tapi alangkah sedihnya melihat situasi itu depan mata. Dan apabila itu dilakukan oleh para asatizah, kan, itu lagilah menyedihkan. Saya macam, alamak, saya tak nak mengaku jadi asatizah pula bila apa itu. Berasa macam tak seronok. Apa benda ni kan? Ini benar-benar basic kan dalam hadis yang kita belajar dalam hadis 40. Ya. Hadis tentang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kita baca semua hadis tu. Tapi ketika benda ni, masalah ni datang depan mata kita, kita berubah jadi orang lain. Kita tiba-tiba nak menangkan tim kita, nak menangkan guru-guru kita. Dan dalam masa yang sama, mengabaikan realiti yang lebih besar. Masalah yang lebih besar berlaku kat luar sana. Dan kita disibukkan dengan benda tu. Ya. Sedih sangat bila fikir benda tu. Dan ini satu lagi, hadis Hudzaifah bin Yaman yang agak menakutkan sebenarnya. Beliau menyebutkan, orang-orang munafik pada hari ini lebih teruk daripada apa yang ada pada zaman Nabi. Mainkan zaman Nabi tu, kita pun tak tahu Zaifah ni ada senarai sampai zaman bila. Sebab kita mungkin bayangkan, oh Zaifah mungkin dia ada senarai munafikin zaman Nabi je kot. Tapi barangkali daripada hadis ni, Huzaifah ada senarai nama orang munafik sampai zaman dia. Sampai zaman Khulafa' Rasyidin tu dia ada nama tu. Ya. Sebab dia kata munafikin pada hari ni lebih teruk daripada munafikin zaman Nabi. Sebab munafikin zaman Nabi tu, bila dia munafik secara rahsia. Yang paling poyo pun kita kenal Abdullah ibn Ubay bin Salul kan. Yang nak sangat bagi tahu dia munafik kan. Tapi yang lain semua senyap. Dia tak kecoh kan. Dia tak adalah terang-terangan nak bagi tahu nak buat jahat sangat kan. Tapi hari ini benda tu sudah menjadi satu yang dijaharkan kan. Dan inilah realiti zaman sekarang kan. Kenapa zaman sekarang lebih mudah untuk menzahirkan, menjaharkan, menayang-nayangkan perkara buruk? Media sosial lah kan. So media sosial sudah menjadi satu alat untuk bagi tahu sangat yang aku di sebenarnya mulut aku jahat. So mencarut, berkata dusta, mengutuk orang, menghina. Alangkah sedih kita tengok benda tu tiap hari dekat ruang komen kan. Saya ni walaupun tak aktif sangat media sosial, tiap hari macam tu je lah kan, tengok buat melawak satu dua posting, lepas tu tak tengok lah. Tapi sebenarnya kita sukalah menjalar dekat komen-komen tu, baca kan, tengok kawan kita, tengok berita-berita, tengok komen bawah tu. Ya Allah, tak sangka kita berada pada zaman yang, kenapa orang sanggup buat benda tu terang-terang kan? Kenapa orang sanggup berkata sesuatu yang kadang-kadang sangat seksual, yang sangat apa ya? Yang sangat hina, secara terang-terang body shaming, secara terang-terang membuli orang, secara terang-terang memburuk-burukkan orang. Apa benda yang dia dapat daripada benda tu? Ya. Kalau yang non-Muslim pun saya akan kecam, apatah lagi Muslim. Sebab Muslim ni saya yakin ada akidah kan, ada iman kan. Takkanlah tak ada secebis yang berbaki dalam iman tu untuk guide dia, untuk rasa benda tu bersalah. Ya. Wala talmizu anfusakum kan, dalam surah Al-Hujurat sebut benda yang sama, wala talmizu anfusakum. Jangan kita duk rasa diri kita besar sangat dan memburukkan orang lain. Kan? Dan benda tu berlaku tiap hari kan. Itu sangat sedih kan? Sebab tu ucapan daripada Huzaifah ni sangat penting untuk kita remind. Kalau zaman Huzaifah hidup pun munafik itu nampak lebih teruk daripada zaman Nabi, kita yakin zaman kita dia akan compounding lah. Semakin teruk, semakin teruk, semakin teruk. Dan itulah kita di zaman ni kan. Melihat di mana-mana pun, kita tak tahu siapa munafik, tapi kemunafikan, sikap-sikap orang munafik
yang suka sangat buat jahat, uh, bayangkan ya, sebab tu munafikin ni dia tunjukkan keislaman dia, kan? Sebenarnya dia jahat, dia rahsiakan kejahatan dia. Tapi munafikin di zaman moden, dia tak rahsiakan kejahatan dia, tapi dia masih mengaku diri dia Muslim. Cuma kita tak bertanggungjawab lah untuk cakap itu munafik, ini munafik, kan. Cuma kita tengok sikap itu ada di sana sini, ya. Menayang-nayangkan kejahatan, menayang-nayangkan kehidupan yang terdedah sana terdedah sini, apa video reels yang bermacam-macam bentuk yang ada dekat TikTok ke, dekat Instagram ke. Tapi bila hari raya, berpakaian apa, ada baju raya dia, ada tangkap, apa, family, gambar keluarga berbaju raya, kan, puasa, kan, bayar zakat. Tapi di mana hilang benda-benda lain tu? Inilah yang kita risaukan di zaman moden ni. Okay? Ini tak apa, kita skip lah. Sebenarnya ada banyak sangat hadiah macam ni, tapi tak apa, ni nanti baca lah, kan. Search lah dekat internet ke, dekat mana-mana, cari hadithul fitan yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman. Ada banyak sangat. Okay. Dan Huzaifah bin Yaman adalah antara sahabat yang akan terlibat dalam projek jihad di Parsi. Mungkin kita kenal nama-nama lain macam Sa'ad ibn Abi Waqqas, macam Salman Al-Farisi. Tapi Huzaifah bin Yaman adalah antara sahabat yang juga akan ke sana, dan beliau sebenarnya makamnya di sinilah, di tempat ini. Exactly saya tak tahu. Sebenarnya saya cari tak jumpa. Yang peliknya saya jumpa dekat tempat lain. Dekat dalam map tu saya jumpa dekat Syria, tapi dia tak logik sebab Huzaifah bin Yaman tak pernah pergi sana. Huzaifah bin Yaman memang ditanggungjawabkan untuk pergi ke Parsi, ke Azerbaijan. Dia banyak ke negeri Mawara An-Nahar. Kalau dalam sejarah disebutkan ke, ya, dia sana. Ya. Dia tak pernah pergi ke Syam. Saya tak tahu macam mana boleh ada makam Huzaifah bin Yaman dekat Syam, dekat Jordan, dekat Syria. Mustahil. Makamnya katanya di sini, ya. Huzaifah bin Yaman. Nanti ada cerita sikit, ada gambar nanti. Dan ini sebenarnya adalah saki-baki tinggalan binaan Madain ataupun apa nama dia? Ctesiphon. Kota Ctesiphon yang ditinggalkan oleh Sasaniyah Parsi, antara kota raya yang paling hebat pada zaman tu. Dan boleh bayangkan ini hanyalah sebahagian saja daripada runtuhan yang berbaki, yang lain semua dah tak ada lah. Dia macam Ifah Musa lah, kan, kita nampak pintu gerbang saja, padahal besar tu, kan, seluruh kota hilir tu, kan, adalah sebenarnya Ifah Musa, kan. Tapi yang berbaki pintu gerbang lah. Dan bayangkan ini adalah sebahagian saja betapa besarnya Madain. Dan inilah yang menjadi tempat Huzaifah bin Yaman berjihad, ya. Dan saya ni kadang akan cerita ni dengan masa yang berbaki. Antara sudut yang istimewa tentang Huzaifah bin Yaman di zaman Umar Al-Khattab adalah beliau akan dilantik menjadi governor di Madain. Okay. Dan Umar, standard Umar, dia akan bagi arahan. Arahan itu akan datang daripada Umar. Surat itu akan diberikan kepada para pembesar melalui Umar Al-Khattab untuk mereka taat kepada wakil khalifah yang datang kepada mereka. Tapi orang-orang besar di Parsi ni, bayangkan dengan bangunan sebesar Ctesiphon, dengan permaidani mewah. Sampai sekarang, kan, Parsi ni kira kapet yang paling paling halus lah, kan. Beribu-ribu benang dia ada, kan. Dan dengan segala kemewahan tu, dia nampak seorang wakil khalifah datang ala himarin mukifun. Dia duduk di atas keldai yang dah tua. Dan di atas keldai tu ada makanan sikit, kan. Dan sambil disambut tu, tangan Huzaifah tu, dia sedang memegang raghif. Raghif ni roti kasar. Wa irqun min laham. Dan juga daging yang salai. Bukan daging salai. Daging salai tu macam sedap, kan. Tapi kalau kita faham, dia bukan daging salai. Dia macam daging-daging yang dijemur tu. Sebab ni zaman yang kita nak makanan tu tahan lama, kan. Tak ada peti ais semua. So untuk daging tu tahan lama, kena keringkan dia. Dia tak sedap lah, kan, makan kering-kering tu. Tapi itulah makanan untuk yang boleh tahan lama. Dia bawa musafir. Biasanya ini makanan musafir, kan. Bayangkan betul-betul kejut ni mereka. Yang naik atas, yang datang kepada mereka itu adalah khalifah, adalah wakil khalifah. Ini adalah governor baru yang akan menggantikan Kisra Parsi mereka, kan. Naik keldai, ada roti kat tangan kanan, ada sebelah tangan lagi pegang daging keras, kan. Alangkah alangkah apa alangkah takjubnya mereka dengan pemandangan ni. Dan kadang-kadang agama kita ni, dia akan sentiasa memberikan sudut begini pada kita dalam sejarah. Barangkali untuk
meyakinkan kita bahawa segala standard yang kita cuba tayangkan pada orang, segala rituals, formality yang kadang-kadang kita rasa um, dia bukanlah salah kan, tapi kita tak nak hati kita tertaut dengan benda tu, terpaut dengan benda tu. Contoh kadang-kadang saya ni kategori kena ceramah sini-sini kan. Saya rasa sambutan orang pada saya tu saya tak sanggup menerima kan. Saya baiklah kita ni online ni kan. Tak adalah rasa ada kapit merah ke apa kan. Tapi kalau saya jujur, saya selalu mendapat benda tu. Dan saya tak faham sangat kenapa nak kena special sangat untuk saya. Maksudnya semua orang nak beratur, nak salam saya. Okey lah kalau nak salam, okey kan. Tapi janganlah kan pakcik-pakcik nak cium tangan saya. Saya rasa macam apa ni kan. Apa yang dapat daripada benda ni, saya tak boleh bagi apa-apa pun kan. Ilmu yang saya ada ni pun ni transfer daripada generasi seterusnya, generasi yang sebelum ni, daripada kitab kan. Dia bukanlah saya tu kan. Dan inilah standard yang dipamerkan dalam sirah, yang sentiasa akan guide kita untuk rasa tak selesa bila dimuliakan sangat dengan benda-benda yang material kan. um, Itulah aku pelajaran dia kan yang kita boleh dapat dari cerita ni. Bahkan ada cerita yang seterusnya, bila mereka tanya pada Huzaifah, kamu nak apa? Sil ma syi'ta, kamu minta lah apa saja kami boleh bagi. Huzaifah cakap, makanan, aku nak makan, lapar. Sekejap, saya punya bateri habis. Dia kata, makanan untuk aku, sepanjang aku duduk dengan kamu ni, aku nak makanan yang cukup lah kan? Dan juga bagilah makanan untuk haiwan tunggang aku ni kan? Dan kan, dan minta itu saja. Dan Umar Al-Khattab selepas selepas beberapa ketika Umar Al-Khattab panggil Huzaifah pulang ke Madinah, dan Umar melihat Huzaifah bin Al-Yaman ini pakaiannya sama, untanya sama, ataupun keldai yang sama dan pakaian yang sama. Maka Umar sangat happy melihat pemandangan itu dan disebut anta akhi wa ana akhuk. Engkau adalah saudaraku dan aku adalah saudara engkau. Betapa happynya Umar, seorang sahabat yang dihantar ke satu tempat yang dari sudut sejarahnya adalah sumber kekayaan di dunia yang paling besar sekali, Parsi kan? Tapi dia datang ke sana, itulah pakaiannya, pulang pun itulah pakaian dia kan? Sentiasa cerita begini uh, akan menunjukkan kepada kita sudut-sudut zuhud yang kadang-kadang kita terlupa untuk kita untuk kita praktis dalam hidup kita. Next, lebih dalam segitu lah. Okay. Ini tak apa, lompat. Mungkin siapa yang tahu cerita ni, Huzaifah bin Al-Yaman adalah orangnya yang report kepada Uthman Quran tu didengar versi yang lain dekat Azerbaijan, dekat Armenia, dan dia report kepada Khalifah Uthman. Uthman start buat salinan Al-Quran. Huzaifah lah yang bagi tahu Khalifah sebab dia dekat sana. Dan ini adalah hadis fitnah era Umar Al-Khattab. Umar ditakut dia akan jumpa zaman fitnah, tapi rupanya Umar Al-Khattab sendiri tidak akan hidup pada zaman itu. Dan siapakah yang bagi tahu pada Umar Al-Khattab? Yang bagi tahu tentang masa depan itu adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Sebab dia yang ada rekod tu, dia yang ada hadis tersebut kan. Dan Umar tanya, pintu fitnah tu dibuka secara cermat ataupun dibuka secara paksa? Dan Huzaifah sebut pintu itu dibuka secara paksa, yuksaru, pintu itu dirosakkan. Dan itu memberikan gambaran Umar akan dibunuh. Dan barulah bermula zaman fitnah kan. Mana ya? Ini sebenarnya gambar ni gambar yang unik juga, tapi tak apa. Saya cerita sikit je lah. Kalau siapa yang pernah dengar cerita ni, Raja apa namanya? Ghazi Ibn Faisal, saya tak ingat. Ini zaman selepas British apa nama ni, menguasai lembah Hijaz, Palestin dan sebagainya. Beberapa kawasan lain ini diberikan kepada keturunan Syarif Hussein, termasuk Iraq lah. Dan salah seorang anak dia antara penguasa dekat sini lah. Dan ada satu cerita yang viral sebenarnya. King Ghazi ke nama, saya tak ingat lah. Raja di Iraq ketika itu, keturunan kepada Syarif Hussein ni, dia mimpi Nabi ataupun Huzaifah bin Al-Yaman beritahu pada dia, pergi bongkar kubur aku, pindahkan kubur aku. Dan dia tak buat. Dah 3 hari mimpi, dia tak buat. Lepas tu mufti pula mimpi yang sama. Huzaifah bin Al-Yaman jumpa dia dalam mimpi, bagi tahu yang pergi bagi tahu
raja sebab dia tak endahkan arahan aku, pergi bagi tahu raja, tolong pindahkan kubur aku. Dan kubur itu adalah dua kubur sebenarnya, kubur Huzaifah bin al-Yaman dan juga Jabir bin Abdullah. Tapi dia satu masalah dalam cerita ni, iaitu saya tak jumpa. Cerita tu bermasalah teruk lah. Dan memang tak tahu siapa nak clarify cerita tu sebab dia tak wujud dalam mana-mana buku sejarah pun. Dia macam berita yang diviralkan. Tapi cerita tu benar-benar berlaku kan. Cerita tu rekod bahawa makam Huzaifah bin al-Yaman dan juga Jabir bin Abdullah, dan dikatakan Salman Al-Farisi sendiri dipindahkan pada sekitar tahun 1930-an macam tu. Dan ini adalah antara gambar rare yang ada proses pemindahan makam dua orang sahabat tu. Cuma saya ada satu pengecualian juga. Saya gagal convinced untuk percaya benda ni 100%. Sebab saya tak jumpa sumber, saya tak jumpa sangat rekod gambar semua. Dalam masa yang sama, Jabir ibn Abdullah bukan makamnya di sini. Makamnya di Syam. Dia tidak dimakamkan di Madain. Okay? Dan itu pun satu isu lah kenapa Jabir ada kat situ sekali. Kan? Dan ini satu-satunya gambar yang saya jumpa. Saya tak tahu kalau mungkin puan-puan boleh cari lagi kan. Ataupun kalau pada Kak Lina kat sini. Kak Lina dia biasa ke tempat kan. Saya ni duduk kat meja je kan. Dia mengadap laptop, dia cari research kan. Tapi saya tak jumpa. Kalau ada bukti lain mungkin boleh bantu saya untuk dapat gambarannya. Sebab ini 1930-an ni. Kamera semua dah ada dah. Kan? Sepatutnya cerita-cerita rare macam ni dia tak boleh ada satu gambar macam ni saja. Dah tak jelas pun. Kan? So bayangkan gambar Baitul Maqdis ketika General Allenby masuk tu, HD gambar dia. Terang-terang muka dia. Itu 1917, ini 1930-an. Kamera dah semakin advance pun. Takkanlah ini saja gambar yang ada. Dan takkanlah tak rakam makam tu. Ya. Dan ini yang saya menyebabkan saya ragui sikit. Jadi kalau sepuan-puan dengar cerita ni, ini sudut bermasalah yang ada lah yang boleh kita tanyakan untuk kita pastikan betul atau tidak. Dan last lah untuk sesi kita. Last. Sebagaimana biasalah, bila last ni maksudnya wafat lah. Dan kewafatan Huzaifah bin al-Yaman berakhir standard sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Mereka sentiasa konsisten melihat akhirat itu lebih utama daripada dunia. Ketika mereka dimakamkan, didatangkan dua kain putih yang mahal, dan ini diberikan kepada Huzaifah. Dia suruh cari sebenarnya, tapi bila dia bawa pulang tu, dia bawa pulang kain sutera yang mahal untuk jadi kain kapan tu. Yalah, dia benar kan, orang besar, sahabat pula tu, maka orang nak muliakan dia. Dia kata pada mereka, pulangkan balik kain ni, pergi jual balik, kan? Beli kain yang paling murah sekali. Dan kenapa? Lan yutraka alayya illa qalilan. Kain ni aku pakai sekejap je. Aku pakai sekejap je, kerana hatta ubdila bihima khairan minhuma, sehingga Allah ganti kain yang jauh lebih baik, atau aslabuhuma, ataupun Allah menggantikan dengan satu kain yang lebih buruk, yang paling buruk sekali. Maksudnya apa? Dia takut sama ada dia masuk neraka atau ke syurga. Pakaian yang terakhir itu tak penting. Beli je yang paling murah sekali. Ya? Sebab akhirnya Allah yang pakaian yang kita risau adalah pakaian selepas kita keluar daripada dunia ini dan kita pergi ke alam barzakh, dan pakaian itulah pakaian yang paling penting. Apakah kita ada pakaian yang paling mewah sekali atau pakaian yang paling buruk sekali, yang Allah akan hukum kita, seksa kita kerana kejahatan-kejahatan yang kita buat. Dan ini bukan kata-kata sekadar untuk inspirasi kan. Sebab kadang-kadang orang bila hujung ayat ni dia nak bagi kata-kata inspirasi kan. Tapi ini adalah kata-kata yang tulus ikhlas yang telah dipamerkan sejak daripada awal kehidupan dia. Itulah Huzaifah bin al-Yaman. Dia tak kenal sudut-sudut mewah kehidupan dia. Dan kita tahu ada sebilangan sahabat yang memang hidup mewah. Dan salah ke? Tak, tak salah. Tapi mewah tu janganlah bayang mewah macam kita. Kita ni saya rasa saya ni standard Muawiyah lah kot. Maksudnya nak boleh bayangkan kalau kita sebut Muawiyah bin Abi Sufyan antara sahabat yang mewah, saya apa yang saya ada sekarang ni dah kira standard Muawiyah dah. Walaupun kita ni kira dekat KL Navy 40 lah kan. Sebab kita ada macam-macam benda. Kan? Kita ada macam-macam benda rumah kita kan. Ada laptop, ada internet, boleh itu, boleh ini, ada kereta, boleh gerak sana sini, pintu pun cantik. Zaman itu
tukar pintu pun dianggap sebagai mewah, kan? Untuk bayangkan itu zaman Khulafaur Rashidin. Okay? Tak salah untuk ada harta, tapi inilah antara sahabat yang ada standard yang paling rendah sekali bab keduniaan, bab materialistik, yang mana kain kafan pun, dia bila melihat kain kafan pun masih dia memikirkan betapa tak berbaloi nak ada pakaian yang mahal sikit hanya untuk mati, kan? Sebab nanti kita akan ada pakaian lain yang itu lebih penting. Allah Alam, saya rasa cukuplah dengan kesempatan yang kita ada ni untuk menceritakan tentang Hudzaifah bin Al-Yaman. Dan saya buka komen ya. Allah Alam. Kenapa kerja saya tak berak? Okey. Itulah Kak Lina kena pergilah. Sebab saya rasa tempat-tempat dia macam ni tau. Terlalu banyak berita-berita viral tentang sejarah ni yang melibatkan sahabat, termasuk cerita tadi lah. Oleh kerana saya ni, yelah, bila duduk depan laptop je kan, tak pergi sana sini, itu untungnya. Sebab biasa orang-orang yang ada banyak cerita ni, saya jumpa tahu ramai. Kak Lina kira kategori orang yang banyak travel tapi dapat cerita yang elok lah. Saya kawan-kawan saya yang travel, kadang-kadang ceramah kat sana sini kan. Datuk-datuk ni cerita, oh kami baru travel ke sini Ustaz. Lepas tu dia cerita segala cerita benda yang Allah. Cerita apa ni? Dari mana dapat cerita ni kan? Uh, Cerita-cerita tentang sahabat, cerita tentang tabi'in yang dahsyat-dahsyat lah kan. Dan sebagai orang yang minat sejarah ni, saya kena clarify lah kan. Dan malangnya kebanyakan cerita tu saya tak dapat jumpa dari mana asalnya, betul ke tidak kan. Sebab sebab apa? Kalau tak, dia akan semakin ada banyak versi-versi baru muncul lah kan. Sebab dia daripada asas yang mengarut, yang dah salah, nanti dia akan berkembang lagi. Ada cerita-cerita lain lagi. Dan benda tu tak sihat lah untuk um, belajar sejarah. Walaupun banyak manfaat boleh dapat, walaupun semakin kagum ke apa, tapi dia tak sihat lah. Ya, Allah Alam. Okey, ni. Okey, tak apa. Tak ada soalan Tak ada soalan pagi ni? Soalan Kak Lina kat atas tu Ada soalan ni? Ni. tentang Saya lafaz. Mm-mm. Lafaz yang digunakan dalam hadis berbeza, tidakkah akan membawa pemahaman berbeza kepada Oh, sesuatu? yeah. Tu. Okey. Uh, ini tentu sekali bukan kuliah ulum hadis lah. Saya harap nanti kalau ada kuliah dengan ustaz-ustaz yang hadis ni, boleh tanya soalan ni kan. Um, Dia macam ni. Yang biasanya kalau dalam dia ada gabungan sikit tau. Ilmu usul fiqh sikit, ilmu ulum hadis sikit. Dalam ulum hadis, mereka sangat kritikal dari sudut kajian matan dan sanad. Sanad dia mencari apa nama ni, memastikan hadis itu diwariskan secara secara sahih lah kan, bersambung, bertemu dalam satu generasi dan sebagainya. Matan ni dia agak complicated sikit sebab dia kena dibandingkan dengan riwayat-riwayat lain yang serupa. Dia kena uh, memastikan tidak ada kandungan dalam riwayat itu yang ada bertentangan dengan apa yang difahami secara umum, ma yu'lamu minad din bidarurah kan, maksudnya apa yang dia ketahui dalam agama ni secara umumnya, dia tak boleh bertentangan dengan mana-mana hadis yang kita kaji itu. Antara hadis yang pernah ulama bertikaian adalah hadis tentang riwayat siapa nama tu? Siapa nama orangnya yang jumpa Nabi dekat masjid, yang dia cerita tentang pengalaman jumpa Dajjal tu? Apa nama dia, lupa lah. Hadis itulah yang banyak cerita tentang Dajjal dah hidup dan dia sedang digari kan. Itu hadis sahih sebenarnya. Hadis tu hadis yang sahih dari sudut sanad. Tapi matanya ada problem. Dan sehingga para ulama berbincang tentang isu hadis ni, ada yang sampai beri tahap berikan pandangan
barangkali ada wordings dalam hadis itu yang sahabat dan para perawi hadis salah transfer. Ya. So, apa maksud dia? Maksudnya hadis itu, okey, sahih kerana ada dari sudut sanadnya disampaikan dengan cara yang betul dan kandungannya itu kandungan yang tidak salah. Tapi hadis yang sahih, ada yang sahih, uh, sahih itu kadang-kadang sahih yang 100% lafaznya tepat. Ada yang diterima, tapi kita akan melihat dalam hadis yang serupa, versi yang lain, dia gunakan perkataan yang berbeza. Barangkali sahabat ini, bila dia transfer hadis tu, dia gunakan perkataan yang sinonim kepada perkataan yang digunakan dalam hadis yang asal. Maka dia buat dengan perkataan yang lain. Kan? Dia banyak sebenarnya dalam hadis 40 pun dalam hadis man kana yu'minu billah tu, dia ada beberapa riwayat, beberapa versi yang sahabat menggunakan beberapa perkataan yang berbeza dalam beberapa jalur riwayat. Tapi apa kesan kepada hukum akam? Apa kesan pada hukum akam? Sebab tu uh, dalam usul fiqh, dia akan ada beberapa uh, khilaf-khilaf yang berlaku. Setakat yang saya pernah simak contohnya kan, hadis pasal sujud, nak turun kaki dulu ke tangan dulu kan? Apa lagi, ni dalam isu-isu fiqh kan, dalam kes ambil wuduk, tertib tu penting ke tidak? Tertib maksudnya daripada muka, tangan, kepala, kaki, tertib tu penting atau tidak, ataupun dia tak perlu. Kebanyakannya berpunca daripada isu-isu lafaz. Okay? Tapi kenapa diterima sebagai salah satu daripada pandangan fiqh? Sebab ulama melihat ini adalah antara keluasan yang boleh berlaku berpunca daripada beberapa dinamik ataupun keanjalan yang ada dalam hadis Nabi SAW. So, bila hadis tu boleh datang dalam beberapa bentuk perkataan yang berbeza, maksudnya apa? Of course Allah takkan rosakkan agama ni kan. Hadis tu sahih lah, cuma lafaznya tu ada perbezaan sikit antara riwayat yang ini dengan riwayat yang itu. Okay? Confirm kedua-dua hadis sahih dan Allah confirm akan pelihara agama ni. So, apa yang boleh berlaku? Dia boleh ada beberapa versi hukum, beberapa versi kaifiat. Sebab tu kita jumpa ada beberapa mazhab-mazhab yang muncul. Kadang-kadang kita tak jumpa lah dia bersumberkan hadis yang berbeza pun. Tapi kefahaman kepada lafaz tu ataupun prioriti kepada penggunaan antara hadis ini ataupun hadis tu. So, dia tak lari daripada sumber takungan nas yang sama. Cuma akhirnya bila ditakwilkan, bila diproseskan, dia berhujung dengan fiqh ataupun hasil yang berbeza. Tapi keduanya masih dalam ruang lingkup syariat lagi. So itulah antara, kalau Dr. Yusuf Qaradawi sebut tentang apa ya, antara keanjalan dan strictness, apa bahasa Arab ni lupa lah. Ada kitabnya dekat library saya. Antara dynamism agama ini dengan benda-benda yang strict. Benda-benda yang asas, solat 5 waktu ke, kita confirm tidak, kita yakin dan confirm takkan jumpa ada hadis menggunakan lafaz solat itu lebih daripada 5 waktu. Confirm. Tapi pada perinciannya, pada furu'nya, kita akan jumpa riwayat itu dah mula ada beberapa versi, dan mula ada beberapa tafsiran yang berbeza sikit kan, kerana ia adalah benda-benda yang bersifat furu'. Ini keimanan yang kita percayalah tentang agama ni. Benda-benda usul mustahil akan berbeza. Dia samalah macam isu yang sekarang ni tengah panas kan, tiap hari duk bincang benda tu. Dia adalah benda-benda yang furu' akidah. Maksudnya usul akidah sama je semua. Allah takkan sama dengan makhluk kan? Allah tu Tuhan kita. Allah berikan Quran kepada kita. Quran adalah kalam Allah. Cuma berbeza dari sudut furu' akidah tu. Macam mana nak menafsirkan itu? Macam mana nak menafsirkan ini? Dan benda itu adalah tafsiran ulama' generasi demi generasi kepada satu tradisi yang sangat lama kan. Dan bila Allah, kita yakin, bila Allah tidak meletakkan benda itu secara solid, memang ini saja, dan dia terbuka kepada tafsiran, untuk saya percaya, saya pegang satu standard ini, bermakna Allah membenarkan benda itu untuk apa? Untuk ditafsirkan dengan beberapa bentuk, beberapa cara. Kan? Dan ia masih tak bertentangan pun dengan benda-benda usul. Maksudnya, kita masih percaya Allah Ta'ala Tuhan kita. Kita masih tidak bersamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Okay? Tapi dari sudut style menafsirkan, dari sudut pendekatan, dia akan ada beberapa
cara, dia akan ada beberapa approach yang menyebabkan kita tak sepatutnya bergaduh pun. Sebab tu sedih. Kita bergaduh pada benda yang sebenarnya tidak pernah ada satu dalil yang qat'i, yang sarih, yang sahih, yang menghalang kita untuk berbeza pada benda tu pun. Kan? Sebab tu saya suka untuk menghargai sesiapa pun selagi mana benda itu memang masih dalam ruang lingkup yang sama. Hanya kerana memahami lafaz yang berbicara berbeza, hanya kerana school of thought kita berbeza, itu tidak menyebabkan kita nak sangat tunjuk kita ni berbeza lah, tak baloi pun. Kan? Sebab ada banyak benda-benda yang sama yang kita boleh utamakan dulu. Allahuakbar. Itu antara yang boleh kita explore lah persoalan kali ini. Persoalan itu penting. Saya harapkan ada satu buku khas untuk ulas benda tu. Mungkin saya pun boleh carilah. Saya yakin sebenarnya banyak soalan kita tanya ni dia ada dah kitab dia. Cuma kita tak jumpa lagi lah. Saya pun tak terfikir ada tak kitab khusus. Tamim Baik, Ad-Dari. Ustaz. Terima kasih Terima kasih. Kak Lina. Kak Liza ada beritahu. Hadis Tamim Ad-Dari. Ya. Okay. Tak ada dapat rasanya lah kat FB pun tak ada soalan. Kat chat tak ada, verbal pun tak ada. Tapi hari ni memang sisi barulah untuk saya. Selain daripada kita tahu dia hanya penyimpan list orang-orang munafik. Di sebenarnya sisi lain manusiawinya Huzaifah dari segi bagaimana dia empati dengan orang yang membunuh bapanya sendiri. Ya Allah, saya rasa itu sangat tinggi lah pada saya akhlak tu untuk merasa empati dan tetap mendoakan orang yang menyakiti kita kan, satu yang sangat tinggi akhlaknya. Dan akhirnya apa yang Ustaz katakan ni, kita berpegang atau mempertahankan prinsip atau kefahaman atau apa jua yang kita nak usulkan tu dengan akhlak, akhirnya bawa diri kita dengan akhlak yang baik. Tu yang sunnah Rasulullah yang paling utama, insya-Allah. Barakallahu fikum Ustaz dan semua sahabat. Insya-Allah kita bertemu lagi dalam kuliah yang akan datang. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Terima kasih Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Fini Terima kasih semua. semua. Terima Terima kasih semua. kasih. Okey, saya tutup ya. Terima kasih Fini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua.